Assalamualaikum. Okey, dalam part 4 ni aku teringat satu soalan, tapi aku tak tahu aku tengok soalan tu kat mana. Ada yang tanya aku, kalau negara Islam tidak jadi seperti Islam, negara manakah yang seperti Islam? Aku tak ingat siapa tanya aku, tapi aku nak menjawab persoalan dia. Dia kata kalau negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, itu memang negara Islam, tapi tidak seperti yang digambarkan oleh Islam. Negara manakah yang digambarkan seperti Islam? Jawapan dia adalah negara Jepun dan Korea. Okey, aku nak cerita sikit lah. Negara yang paling lewat menerima Islam. Islam ni dulu kecil, lepas tu dia tersebar ke satu dunia, daripada utara ke selatan, ke timur, ke barat kan. Dia sampai paling lewat adalah dekat Korea dan Jepun. Lepas dia sampai dekat Korea dan Jepun, maksudnya satu dunia dah menerima Islam. Maksudnya selepas Korea dan Jepun tak ada lagi negara yang tak terima Islam. Itu dua negara tu last. Okey, kita cerita balik sejarah lah. Pada kurun ke-20, Islam ni di tahap yang paling jatuh ke bawah. Islam dijajah. Tiada satu pun negara Islam yang tidak dijajah. Semua negara Islam telah dijajah oleh Eropah pada kurun ke-20. Umat Islam ni di tahap paling hina pada kurun ke-20. Jadi bilanya Korea dan Jepun menerima Islam? Pada kurun ke-21. Kalau korang nak tahu, bila Islam ni masuk je dekat Jepun, dia punya perkembangan Islam dekat Jepun tu sangat-sangat drastik. Sebab apa? Korang mesti nak tahu sebab apa dia sangat berkembang drastik dekat Jepun. Sebab ulama berkata, apabila meningkatnya sains dan teknologi, Islam akan berkembang dengan pesat. Islam akan menang bila negara kita meningkat kepada sains dan teknologi. Kenapa? Sebab manusia mula mencari kebenaran. Manusia tertanya, kenapa dunia ni boleh sampai this level teknologi dia? Lepas tu dia mencari kebenaran dan dia sendiri berpusu-pusu untuk memeluk Islam. Okey, ada seorang profesor di Jepun, nama dia Yoshidi Kosai. Dia memeluk Islam selepas dia kaji tentang langit. Dia ni saintis tau, profesor. Dia banyak baca macam mana langit ni terjadi. So dia baca buku-buku yang orang Amerika buat apa semua. Tapi orang Amerika kata langit ni terbentuk daripada debu. Tapi apa yang dia kaji, sama sekali langit tu bukan tercipta daripada debu. Dia kata langit tu yang dia kaji adalah tercipta daripada gas. Kenapa orang US, Amerika ni kata langit tu tercipta daripada debu? Mana dia dapat? Jadi dia buat apa? Dia baca Quran. Dia baca Quran, dia jumpa dalam Quran yang tertulis langit itu daripada dukhon, iaitu gas helium yang sangat panas. So, sama dengan apa yang dia kaji. Dia kaji langit tu daripada gas. Dan dia baca Quran, dia mula baca Quran, dia jumpa yang memang langit tu daripada gas. Bila dia jumpa je, dia tak fikir panjang. Dia terus ucap syahadah. Kata Profesor Yoshidi ni, nothing cannot create something, but something can be created by something else. So, itu maknanya apa? Itu maknanya Tuhan tu wujud. Kalau korang nak tahu, pendakwah-pendakwah dekat Jepun ramainya daripada kalangan profesor, saintis, pengkaji. Semua orang-orang yang educated. And lagi satu, kenapa Islam ni sangat-sangat cepat berkembang di Jepun? Sebab Jepun, budaya Jepun, cara hidup Jepun ni adalah similar dengan Islam. Dengan punctuality-nya, pembersihnya, menghormati orang, adab, rajin. Semua yang ada dekat orang Jepun ni memang similar dengan apa yang Islam terapkan. Sebab tu Islam dekat Jepun sangat-sangat berkembang dengan amat pesatnya. Walaupun dia last menerima Islam, dia paling lambat, tapi dia punya perkembangan Islam sangat-sangat cepat. Bila dia baca balik apa yang saintis-saintis US ni tulis pasal langit, sebenarnya saintis-saintis US ni belajar tak habis. Dia belajar hanya sampai langit dunia. Sebenarnya langit ada 7 lapisan. Macam mana dia tahu? Dia baca Quran. Dia baca Quran yang lapisan langit dunia tu memang daripada debu. Tapi bila dia kaji langit atas daripada langit dunia tu, ada lagi langit sampai lapisan langit ke-7. Sama seperti apa yang dia kaji. Dalam Quran tulis sampai langit ke-7, iaitu Sidratul Muntaha, which is Isra dan Mi'raj. Betul. Sebab apa yang saintis US tu kaji, setakat macam bintang ada di langit, betul. Tapi bintang-bintang semua tu ada di langit dunia. Dia tak ada di langit ke-7. Lepas tu ada lagi seorang profesor, dia kaji pasal kerak bumi. Sebab dekat Jepun kan selalu ada letusan gunung berapi kan. So dia study pasal kerak bumi. Nama profesor tu adalah Siavida. Dia baca Islam kata gunung di kerak bumi itu sama seperti kapal di lautan. Dia macam, kenapa pula sama? Bila dia baca Quran, dia baca tentang rupanya gunung itu berdiri di atas cecair yang sangat pekat. Sebab tu bila ada gunung berapi, lava-lava keluar. Maksudnya ni gunung, lepas tu bawah tu adalah cecair yang pekat. Sebab tu bila berlaku gunung berapi, lava tu berbentuk air yang ada api. Sama seperti kapal yang terapung di atas air. Sebab tu dia macam, sebab tu lah Islam menyatakan yang gunung ni bersamaan dengan kapal di atas laut. Lepas tu Profesor Siaveda ni pula peluk Islam. Kemudian datang lagi profesor lain yang cari berbelas tahun, dia cuba nak kaji tentang Quran. Dia nak cari perbezaan Quran di Afrika dengan Quran di Jepun dengan Quran di negara-negara lain. Dia cuba nak cari perbezaan, dia nak cari kesalahan. Malangnya kajian yang dia cari tu
Tak ada. Maksudnya semua Quran di setiap negara tu sama. Tak ada satu pun berubah, tak ada satu ayat pun berubah. Tak macam dia kaji Bible, tak macam dia kaji kitab-kitab lain. Memang banyak perbezaan. So dia pun perlu Islam. Bila banyaknya profesor, saintis yang perlu Islam, diorang ada student, diorang adalah lecturer universiti. Jadi bila diorang mengajar, diorang relatekan dengan Quran, diorang relatekan dengan Islam. Jadi ramailah orang-orang muda di Jepun memeluk Islam. Sebab tu Islam sangat-sangat berkembang dengan pesatnya di Jepun. Dan ada seorang lagi peninju Jepun, nama dia Inoki. Inoki ni dia peluk Islam masa dia menjadi berpairing pairing dengan Muhammad Ali. Muhammad Ali kata Islam ni best. Jadi bila Muhammad Ali cakap macam tu, dia pun kaji pasal Islam. Bila dia kaji pasal Islam, dia tertarik dan dia pun memeluk Islam. So sekarang total orang Islam di Jepun ada dalam 185,000. Dia Jepun ni berbeza dengan orang kita di Malaysia, di Indonesia. Dan memang dah lama negara Islam dan dah lama menerima Islam, lebih 500 tahun. Tapi diorang punya Islam tu, Islam di Jepun tu lebih accurate, lebih tepat seperti Islam yang sebenar. Macam kita Islam, tapi kita ramai lagi yang tak fasih bahasa Arab, ramai lagi yang tak boleh mengaji. Tapi diorang tak. Diorang kalau Islam tu, diorang memang faham Quran, diorang memang boleh bertutur dalam bahasa Arab, memang diorang kaji betul-betul. Di Indonesia pula, walaupun Islam dah lama bertapak di sana, tapi orang yang murtad di sana setiap tahun makin meningkat. Okey, ni cerita pasal Jepun ni, belum masuk Korea lagi ni. Okey, next video kita masuk cerita pasal Islam di Korea pula. So korang komen next. Kalau korang tengok dekat Jepun, dia punya budaya hidup dia sangat simple. Rumah kecil, sofa pun ada satu sofa je, satu rumah. Maharaja Jepun ada 4 biji kursi je dalam rumah dia. Memang diorang mempraktikkan gaya hidup Islam simple yet bersih.